Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah pada hari ini kumpulan kami akan berkongsi tajuk mengenai etika dan peradaban dalam masyarakat pelbagai di Malaysia bagi kumpulan UTC 10 dan dibimbing oleh Profesor Madya Dr. Abdul Hakim bin Mohad bagi subjek Application of Ethics dan Civilization, iaitu penerapan etika dan peradaban. Jadi sebelum saya mulakan, izinkan saya perkenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu, yang terdiri daripada 5 orang, iaitu saya sendiri, Wan Muhammad Wafi bin Wan Suharti, dan rakan saya pula yang bernama Afif Danish, dan Siti Nur Aisyah, Muhammad Nur Azwan, dan yang terakhir ialah Abdul Muiz. Okey, jadi seterusnya antara soalan yang kami tanya kepada ChatGPT ialah sikap membanding-banding antara Cina, Melayu dan India dalam konteks etika dan peradaban merupakan satu perkara yang berimpak buruk terhadap keharmonian dan kesejahteraan Malaysia dari sudut ekonomi, pembangunan sosial, sistem pendidikan dan lain-lain. Jadi apakah pendapat anda? Okey, seterusnya dua jawapan yang kami pilih daripada ChatGPT. Yang pertama, kesan pada sistem pendidikan, iaitu sikap membanding-bandingkan dapat mempengaruhi sistem pendidikan dengan menciptakan persepsi ketidakserataan dalam akses dan peluang pendidikan. Ini dapat merugikan keadilan dan keserataan pendidikan. Jadi jawapan yang kedua daripada ChatGPT yang kami pilih ialah kesan kepada kesejahteraan masyarakat, iaitu kurangnya solidariti yang memandang kelompok etnik dengan sikap kompetitif daripada kolaboratif dapat menghambat pembangunan solidariti dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pada hari ini saya akan menjelaskan berkenaan objektif kajian kami. Yang pertama ialah menyelidiki aspek-aspek yang terkesan akibat daripada sikap banding-membanding antara kaum Cina, Melayu dan India. Yang kedua ialah menganalisis sejauh mana kesan sikap banding-membanding antara kaum Cina, Melayu dan India itu berlanjutan. Di sini saya cuba menyimpulkan dan saya boleh katakan sikap banding-membanding serta mempengaruhi sistem pendidikan kita dengan menciptakan persepsi ketidaksetaraan dalam akses dan peluang pendidikan. Ini juga jika dilihat akan merugikan keadilan dan kesetaraan pendidikan. Sekolah merupakan tempat di mana murid mendapatkan pendidikan selain dari ahli keluarga. Namun, faktor yang menyebabkan jurang sesama kaum berlaku sehingga ke hari ini ialah sewaktu penjajahan British di Tanah Melayu dengan terasasnya sekolah vernakular. Kewujudan sekolah tersebut telah menyebabkan pelajar yang terdiri dari kaum India, Islam dan Cina kurang terdidik dengan perpaduan. Bahkan mereka juga terdedah dengan ideologi yang tidak sepatutnya. Tidak dinafikan, setiap etnik ataupun suku kaum akan memperjuangkan hak masing-masing seperti hak kebudayaan dan pendidikan. Walaupun begitu, pengasihan ini juga sudah menjadi sinonim dalam masyarakat kita. Namun jika dilihat, ianya tidak patut berlaku kerana akan memberi risiko kepada sistem perpaduan sesama kaum di negara kita jika tidak dibendung daripada awal lagi. Seterusnya, kita pergi kepada perbincangan analisis dulu, iaitu kesan kepada kesejahteraan masyarakat, iaitu kurangnya solidaritas. Jadi kat sini kami nak perbahaskan analisis 2 daripada jawapan ChatGPT, iaitu jelaslah bahawa budaya membuat perbandingan antara kaum Melayu, Cina dan India dalam konteks etika peradaban masyarakat pelbagai di Malaysia merupakan salah satu yang memberi pandangan yang buruk terhadap keharmonian dan kesejahteraan negara dari sudut ekonomi, pembangunan sosial dan sistem pendidikan, khususnya terhadapnya isu yang kita nak perbahaskan ini adalah kurangnya solidaritas dalam kalangan rakyat Malaysia. Untuk pertama sekali, sebagai pemahaman kita sebagai rakyat Malaysia, apakah yang bermaksud solidaritas itu? Dan kami telah membuat kajian analisis melalui Kamus Dewan Bahasa Pustaka. Solidaritas itu bermaksud perpaduan dalam istilah bahasa Melayu yang dikaitkan dengan hubungan rapat atau sepadu dalam sesebuah komoditi yang berasaskan objektif, kepentingan atau nilai sepunya. Anggota komoditi berkongsi sentimen yang sama seperti bahasa, budaya,
agama sekaligus membentuk hubungan kekitaan atau perpaduan yang sangat kuat. Hubungan ini kemudian mewujudkan pula perasaan saling memerlukan antara satu sama lain. Dalam komuniti ini, wujud amalan tolong-menolong, gotong royong dan saling bekerjasama. Perpaduan biasanya lebih kuat dalam masyarakat kecil berbanding dengan masyarakat yang besar sebab mengalami proses industrialisasi, urbanisasi. Kerana hal ini, masyarakat besar sangat mengutamakan kepentingan individu daripada komuniti. Seterusnya, poin yang kedua yang kita akan perbincangkan iaitu adalah kepentingan perpaduan ialah dapat menjadikan Malaysia sebagai negara yang merdeka. Jadi, apa yang dimaksudkan negara yang merdeka itu? Mari kita perbahaskan. Jadi, kami telah menganalisis menurut sumber laman web yang berkaitan tentang kepentingan perpaduan, iaitu dalam istilah peribahasa bagai air dengan tebing. Sebelum Malaysia mencapai kemerdekaan, pelbagai ranjau berduri yang dilalui oleh generasi terdahulu untuk menuntut kemerdekaan. Hasil perpaduan masyarakat Tanah Melayu ketika itu yang berganding bahu menuntut kemerdekaan telah membuka mata pihak Inggeris supaya memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu. Kesannya, masyarakat kini hidup harmoni tanpa gangguan dan kongkongan penjajah sehinggalah kini. Perpaduan yang telah wujud kini adalah warisan daripada warisan nenek moyang yang harus dikekalkan agar tak lapuk dek hujang, tak lekang dek panas. Sebenarnya perpaduan ini sangat penting dalam kehidupan masyarakat, terutamanya di Malaysia yang hidup sebagai masyarakat berbilang bangsa, antaranya kaum Melayu, Cina dan India dan pelbagai kaum lagi. Dan tanpa perpaduan dan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia akan mewujudkan kemunduran negara dan merosakkan keharmonian negara. Seterusnya, perpaduan dapat mengelakkan semangat asabiah antara kaum. Apakah yang dimaksudkan dengan semangat asabiah? Semangat asabiah adalah semangat kekitaan yang hanya mementingkan diri sendiri. Maka jelaslah bahawa semangat asabiah ini dapat menimbulkan impak negatif terhadap kesejahteraan dan keharmonian sesebuah negara. Sebagai contoh, terdapat segelintir penduduk Amerika Syarikat yang mengamalkan dasar apartheid. Apakah yang dimaksudkan dengan dasar apartheid? Dasar apartheid adalah sebuah dasar yang mewujudkan jurang perbezaan antara dua golongan, iaitu golongan berkulit putih dengan golongan berkulit hitam. Sudah terang lagi bersuluh bahawa dasar apartheid ini dapat menimbulkan impak negatif terhadap kesejahteraan negara itu sendiri, khususnya masalah sosial di antara dua golongan tersebut. Seterusnya, kita pergi kepada kesimpulan. Berdasarkan analisis dan persoalan yang telah dibuat, maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat kita simpulkan. Yang pertama, sikap banding-bandingkan antara agama akan memberi kesan kepada pendidikan dan kesejahteraan yang boleh menyebabkan kemudahan negara. Hal ini kerana pendidikan merupakan faktor ataupun aspek yang besar yang dapat mempengaruhi seluruh masyarakat. Yang kedua, negara yang maju tidak akan tercapai jika masyarakat masih mempunyai sifat asabiah. Sifat asabiah ini adalah satu sifat yang wajib dihindari oleh seluruh lapisan masyarakat. Kerana sifat asabiah ini sifat kesukuan yang melampau yang hanya mementingkan sukunya sendiri tanpa menghiraukan suku yang lain. Yang ketiga, masyarakat perlulah memandang serius perkara ini agar dapat mengelakkan daripada perbalahan kaum. Ini adalah suatu perkara yang patut dihindari oleh seluruh lapisan masyarakat, seperti yang mana yang telah berlaku pada peristiwa 13 Mei yang menyebabkan negara menjadi kucak-kacir. Yang keempat, kerajaan juga perlulah mengambil inisiatif yang memberi kesan baik terhadap masyarakat.
Akan tetapi perkara ini bukan sahaja perlu diambil oleh kerajaan, bahkan seluruh pihak perlu mengambil inisiatif ini untuk mewujudkan keharmonian dan kesejahteraan demi masa depan negara dan masyarakat. Yang kelima, sekolah yang mempunyai pelbagai etnik boleh mengadakan aktiviti bersama. Ini adalah antara langkah yang boleh dimainkan oleh pihak sekolah ataupun pihak kerajaan untuk memupuk perpaduan atau untuk menyatukan etnik di setiap kaum untuk memastikan perpaduan ini tertegak. Sekian sahaja daripada kami.